Tajuk kita pada malam ini, Ta'liq at-Tamaim. Hukum kita menggantung at-Tamaim, gantung tangkal. Wa min hadzal bab ta'liq at-Tamaim wal wad' wa nahwiha 'ala i'tiqad annaha tushfa min al-marad aw taqa minhu. ولا زال في القرن العشرين من يعلق على بابه حذاء فرس، ولا زال بعض المضلين إلى اليوم في كثير من بلاد الدنيا يستغلون جهل الدهماء ويكتبون لهم حجبا والتمائم. Tuan-tuan, antara perkara penting yang kita kena faham dalam isu khurafat ataupun benda yang dikira sebagai syirik, apabila seorang itu meletakkan tangkal pada tubuh badan. Pertama, untuk tubuh badan, bagi tujuan nak elak sihir sebagai contoh. Nak elak sihir ni Nabi SAW tak pakai tangkal. Pakai tangkal dibenarkan untuk kanak-kanak yang masih belum boleh membaca Al-Quran dengan baik. Macam contoh, kita orang orang lelaki atau perempuan, khususnya orang lelaki lah, kalau rasa yang kita ni mungkin ada orang nak duga sebagai contoh, kita gunakan ayat Quran sebagai pendinding. Tu Nabi SAW minta kita ini baca 3 kul. Qul huwallahu ahad, Allah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, 3 kul. Ditambah pula dengan ayat kursi, ditambah pula dengan Al-Fatihah, ditambah pula dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini insya-Allah boleh membantu untuk kurangkan kita diganggu atau diduga dengan sihir-sihir. Dia sihir ni banyak jenis, tuan-tuan. Ada sihir dia memang nak duga, saja dia nak test power dia. Dia nak test dia punya jadi dia try kat kedai makan, ada panggil sihir angin. Ada yang jenis sihir memang dia tuju terus. Sakit hati betul dengan Tok Imam surau, dia hantar surau. Dia hantar direct. Dia bawa lah gambar Tok Imam, tapi dia tak adalah gambar tu satu. Lepas tu dia bawa patung, ada ikat, macam-macam cara tuan. Semua ini syirik. Tapi kalau kita yang nak elak ni, kita boleh amalkan ayat-ayat yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Itu pendinding. Saya pernah jumpa seorang, dia ni merupakan dulunya adalah pengamal sihir. Mudah cerita ni, dia ni zaman jahiliah ni, dia ni pengamal sihir, dan dia pernah buat orang sampai mati pun ada. Pernah. Dia kata, Ustaz, saya buat, Ustaz, saya tikam, saya simpan patung tu di bawah rumah lah, apa semua kan. Selagi orang tak jumpa benda tu, selagi itulah menderita sampai mati. Tu yang muntah keluar paku, muntah berak keluar bulu. Ada yang muntah, kita buat masa Darul Syifa tu, dia masa tepuk belakang ni. Tepuk tu, dia selain dia keluar cebisan-cebisan kaca tu, ada yang kes tu dia tepuk tu keluar tai ke mulut. Tapi bukan tai yang lembik macam tu, tak. Dia keluar tai yang bergulung dengan bulu. Rambut. Tu pun pelik juga. Dia kata, Ustaz, ada yang saya hantar, dia kata masa zaman jahiliah sebelum dia taubat. Lepas dia taubat, dia buang dia semua. Dia kata apa? Dia kata ada yang kita hantar, Ustaz, jin patah balik. Tak boleh masuk dia, tak boleh masuk. Try lagi, tak boleh masuk. Try. Dia tu amalan mana pendinding dia kuat. Sebab Datuk Harundin selalu pesan, kena amalkan zikir. Zikir pagi, zikir petang, zikir malam. Kan Nabi kan selalu sebut, inni astaghfirullah fil yaumi 70 marrah. Setiap pagi Nabi baca astaghfirullah saja 80 kali. Dari riwayat 100 kali. Tapi tuan-tuan kena ingat, ada lagi ayat-ayat lain, zikir-zikir lain, maksurat, baca. Sebab itu pendinding. Kalau nak selamat lagi, baca Quran. Ulang Quran 3 juzuk, 1 juzuk, satu hari baca. Itu pendinding. Itu satu. Kalau tak dapat dia kenakan attack pada isteri atau suami, pada orang tu, dia akan pergi orang yang paling lembut dengan dia, yang lemah. Maknanya kalau dia nak hantar saya tak boleh, dia akan pergi orang yang lemah. Saya boleh isteri kita. Bila dia akan attack masa isteri kita dalam keadaan period, dia akan attack. Sebab orang perempuan bila dia period, dia mula macam-macam.
Tambah-tambah dia time dia dalam keadaan tak sihat, perempuan bila dia dalam dalam pantang, kan dalam keadaan nifas. Nampak muka pelik, dia baca Quran, dia bawa okey sikit. Kadang-kadang nampak budak ni macam nak bunuh dia budak tu. Dia macam dia kata moroyan kan. Kadang-kadang gangguan-gangguan luar. Itu sebabnya kita kena biarkan dia orang ini mengamalkan amalan-amalan doa-doa, zikir-zikir tertentu. Kalau kita boleh baca, tak payah pun Nabi gantung, Nabi pun tak gantung. Tapi kalau kanak-kanak yang tak boleh membaca apa-apa, gantung. Bacakan ayat Quran pada kertas ke apa benda, letakkan dalam apa? Dalam kain tu dia dalam kain gantung kat dekat. Boleh. Ada setengah orang tu lelaki yang tak faham dia, dah tua dia berjanggut tu kan. Gantung juga. Saya kata apa benda tu? Dia kata ni tangkap ustaz, tangkap. Saya kata tak boleh ji. Ini khurafat, tak Nabi tak benar. Dia kata ustaz, yang bagi ni ustaz juga. Tak kira lah ustaz tak ustaz, tapi yang penting dia ada amalan yang tak baik. Saya kata baik Haji buang. Dia buang. Dia kata boleh buka ustaz. Nak buat apa ni? Saya kata tengok sini. Saya pun buka benak dia kan. Dia punya takut. Jangan buka ustaz, bahaya. Saya kata kenapa? Takut jin dia keluar. Allah, jin tak duduk dalam tu. Dan kadang-kadang benda khurafat banyak ni. Kita bisa cabut-cabut nak tunjuk kat dia apa yang ada dalam. Bila buka tuan-tuan, alif bata, lepas tu ada ya, jagalah dia. Dah jadi macam apa, saya pun tak faham. Alif bata, lepas tu jagalah dia. Bawah tu kan, ya, jagalah dia. Saya kata ini je, jin gelak je lah. Jangan kita terlalu percaya. Itu sebabnya kita diamalkan baca. Kita urdu. Tapi budak tak. Tulislah Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, gantung kat budak tu. So syaitan lari. Iblis kalau nak dekat budak tu nangis-nangis kan, dia tak boleh. Dia nak baca tak boleh budak. So kita letak budak tu lagi, insya-Allah. Tapi bila budak tu dah boleh baca Quran, tak boleh pakai dia. Haram dah pakai itu, tuan-tuan. Itu untuk apa? Untuk tubuh. Pendinding tubuh. Yang kedua, dia gunakan. Orang Arab selalu guna, orang Melayu jarang. Orang Arab dia akan letakkan gantung petangkal pada kereta dia. Tak nak bagi aksiden. Tuan-tuan perasan tak kalau pergi Mekah tak ada. Kalau pergi Jordan, Syria, Lebanon, Palestin, Mesir, tuan-tuan tengok kereta belakang dia ada gantung macam kasut budak kat belakang. Dekat exhaust tu nampak kasut budak macam tu. Saya pun ingatkan itu macam hiasan kereta. Rupanya itu tangkal tak nak bagi kereta ini dilanggar oleh orang lain. Tapi tuan-tuan, semua kereta yang ada tu kemek semua. Saya duduk Arab lama, tuan-tuan tahu sangat lah. Semua kemek. Sebab apa? Sebab itu semua khurafat. Mana ada kereta? Baru ni ada orang hantar gambar kan, mungkin lawak, tapi sebenarnya benda tu pun benda pelik lah. Baru beli kereta Honda Civic, semua orang keliling baca Yasin. Air tu mandikan kereta tu dengan air Yasin. Dah pelik tu tuan-tuan. Kereta pun pening. Apa yang kau buat sebenarnya? Kereta pun kalau cakap tu cakap. Dia nak jaga kereta elok ni, apa dia tuan-tuan? Bawa dengan cermat. Itulah. Ikut undang-undang negara. Tu selamat. Kalau nak kena tu dugaan ujian Allah Ta'ala. Sebab kita kena banyakkan zikir dalam kereta tu. Bacalah zikir-zikir apa semua. Baik. Ada juga yang tuan-tuan yang menulis. Wa yaktubuna lahum hajaban wa tamaim. Ada yang menulis di atas pintu-pintu rumah. Itu pun juga khurafat. Contoh, dia tak nak bagi syaitan masuk, dia akan tulis kat atas tu. Adalah ayat-ayat dia tulis. Itu semua khurafat. Tak perlu pun kita tulis atas tu. Tak tulis silap, wallahu alam. Apatah lagi, kalau untuk budak tak apa. Budak kita tulis ayat yang dipahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ramai kalau kita jumpa, saya banyak sebab saya suka buka benda tu. Benda tu bahaya juga buka, tapi saya nak tengok apa benda yang dia tulis. Ada yang tulis alif bata macam saya sebut tadi. Ada yang tulis alif lam mim terbalik. Mim lam alif terbalik. Tapi alif lam mim. Ada yang tulis betul alif lam mim, yasin, qaf, nun, semua yang kepala-kepala ayat dia letak. Saya tak faham apa benda.
Jadi semua tak perlulah kita buat benda-benda yang bukan-bukan. Nabi juga sebut, tadawu fa innal ladzi khalaqad dawa. Nak apa-apa pun berubatlah. Jangan cepat sangat percaya bahawa itu adalah sihir dan seumpamanya. Sebab Allah dah turunkan penyakit, Dia akan turunkan ubat. Ini tak sakit sikit, saya rasa ada orang buat. Kak, pergi cek dulu doktor. Boleh pergi hospital, ada orang kawan dia kata, Ustaz saya sakit je. Tak sakit je. Doktor nak buat MRI. Tapi tengok apa yang doktor cakap, rasa macam tak ada penyakit, dia sakit. Cuba cek dulu sampai habis. Saya kata tunggu sampai habis baru kita kata ada orang hantar lah, apalah ni. Cepat sangat orang hantar. Itu yang akhir-akhir tengok-tengoklah. Tu kanser lah, macam-macam. Baik, tuan-tuan. Dalam satu hadis Nabi kata, man allaqa faqad asyrak. Seorang sahabat dia letakkan tamimah. Tamimah ni tangkal. Bila letak tangkal, Nabi kata apa? Man allaqa faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan sesuatu perkara untuk tujuan-tujuan tertentu, maka dia dah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain, man allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Sesiapa saja yang menggantungkan sesuatu pada diri dia untuk apa? Untuk jaga diri. Ini sekarang time pressure. Mak bapak bawa pensel suruh Tok Momo doa kan. Pelik juga tu. Suruh anak belajar, hantar tuition daripada luar. Bawa pen. Untuk apa pen tu? Biar dia tulis tu, dia senang tulis. Dah, kau beli pen yang elok sikit lah. Kenapa sampai peringkat khurafat pelik-pelik sangat? Pen, tuan-tuan tak payah. Ada yang kata bawa pen, kalau tertinggal tu tak jawab budak dia. Tak, jangan. Ini time pressure. Kalau setakat nak suruh doa pada budak itu, bukan pada pen. Baru ni saya cakap ni sebab ada orang buat datang tahun. Kan nak SPM ni kan. Mak bapak datang, dia suruh doakan anak dia, siapa doa. Alhamdulillah. Lepas tu mak dia pun buka kain, ada kain dia balut, buka pen 3B apa? Pensel 3 2B pensel 2B banyak itu. Saya kata untuk apa ni? Ustaz doakan pensel. Anak saya akan bawa ni, insya-Allah nak bawa biasa. Saya kata tak payah doa atas ni. Kau doakan anak ni biar dia ni boleh menjawab dengan baik. Itu yang penting. Macam mana tak faham saya. Itu pun kadang-kadang dia nak buat benda-benda pelik. Kalau bawa pergi bomo lagi lah. Saya kata doakan anak biar dia dapat yang terbaik. Dan budak ni pula belajar betul-betul. Bukan main mak pergi bomo sana bomo sini, anak tidur terus. SPM semua E. Wa man allaqa wadi'a fala awda'a Allahu lahu. Sesiapa yang meletakkan suatu pula, Allah tidak akan sempurnakan apa yang dia inginkan. Itu pun satu benda yang kita kena ambil.